Okey, saya rasa kita mula teruslah supaya kita ada sedikit masa. Kalau ada soalan kita boleh uh, selesaikan apa tu soalan kita lah kalau ada lah. Okey, untuk pagi ini saya rasa semalam memang sudah ada ramai guru yang sudah cuba dengan verifikasi data tu. Menu itu hanya wujud ataupun hanya dimasukkan ke sistem pagi semalam. Jadi bila ada yang tanya dalam grup kita tu, saya sedang menghadiri taklimat tentang modul tersebut. Sepatutnya modul itu sudah lama diwujudkan, mungkin minggu yang kedua kan. Tetapi disebabkan masalah teknikal sedikit, maka ia agak lambatlah. Jadi untuk pagi ini kita akan terangkan ya bagaimana kita menggunakan feature tambahan ini untuk memudahkan kita mencari murid tidak hadir ya. Kita sudah bersetuju bahawa kita akan menggunakan istilah murid tidak mengikuti PDPR ataupun murid tidak menghadiri PDPR. Tetapi dalam sistem mereka masih menggunakan murid cicir lah, istilah cicir. So kita kena fahamkan sekolah bahawa cicir ini dia bukan cicir dia bukan cicir yang biasanya kita gunakan dalam APDN. Cicir ini adalah murid yang tidak menghadiri PDPR pada satu masa ya yang telah ditetapkan. Untuk bulan ini kita ambil kira dari 1 hari bulan Ogos sehingga ke 30 hari bulan Ogos. Jadi kita kena tunggu sehingga 30 hari bulan baru kita dapat ya mengenal pasti siapa murid yang menghadiri PDPR dan siapa murid yang langsung tidak menghadiri PDPR. Dengan lain kata, bagi sekolah yang sudah mencapai 100% murid menghadiri PDPR, bila dia janakan data itu tidak kisah. Sama ada dia jana hari ini kah, dia jana semalam kah, dia jana pada hari Isnin kah, datanya tetap sama. Sebab 100% murid melibatkan terlibat dalam PDPR. Akan tetapi bagi sekolah yang tidak mencapai 100% murid mengikuti PDPR, maka mereka kena tunggulah sehingga hari Isnin baru dapat jana data. Sebab mungkin hari ini ada murid yang hantar assignment ataupun esok ataupun Ahad guru nak ubah data untuk 14 hari yang lepas masih dapat bukan saja 14 hari lah. Maksud saya ialah kalau 2-3 hari ataupun 5 hari yang lepas pun mereka dah ubah pun boleh juga. Okey. Saya cuba share screen. Okey. Tempoh yang diambil kira adalah antara 1 hari bulan hingga ke 30 hari bulan Ogos 6 petang. Maksudnya data kalau diubah selepas 6 petang itu ia tidak akan diambil kira untuk pengiraan data kehadiran pada bulan ini. Tetapi dia akan dimasukkan kepada pengiraan pada bulan depan ya kalau data yang dimasukkan itu selepas pukul 6 petang 30 hari bulan Ogos. Prosesnya sebenarnya senang saja. Sekolah hanya perlu buat mereka hanya perlu jana data pelipatan murid. Ini penting turutannya penting. Sekolah mesti jana data pelipatan murid. Kalau dia tidak menjana data pelipatan murid, terus jana data murid cicil, maka data murid cicilnya mungkin akan sangat tinggi. Sebab dia belum jana data pelibatan murid. Jadi, pastikan sekolah
jana data pelibatan murid dulu. Lepas itu baru jana data murid cicil. Okey. Selepas jana data murid cicil, mereka belum lagi boleh mengisi justifikasi murid tidak hadir. PPD kena sahkan dulu data murid cicil PDPR tersebut. Maksudnya, PPD dia kena semak lah. Kalau di daerahnya mungkin ada 50 buah sekolah, dia kena pastikan ke semua 50 buah sekolah tu telah jana data. Okey. Tarikh-tarikh yang penting maksudnya 30 Ogos ini pukul 6 petang maka data akan dikunci. Okey, selepas ini pihak sekolah bolehlah jana data. Jana data sebenarnya tidak susah, tapi apabila semua masuk sekali, mungkin sistem akan menghadapi sedikit gangguan. Nah, jadi seperti apa yang kita bincang dulu, kalau kita dapati bahawa sistem tersebut menunjukkan warna merah tu, jangan masuklah. Kena tunggu sehingga mungkin kuning kah. Kalau kuning, sistem agak lambat sedikit lah. Tapi kalau hijau, boleh terus masuk. Dan selepas itu, selepas pihak sekolah telah jana data, PPD kena mengesahkan. Ya, sebab tu saya minta PPD cuba dapatkan bukan ID ID ya, ID admin sekolah yang mempunyai murid tidak mengikuti PDPR. Nanti kita akan cuba. Okey? Dan masa untuk PPD mengesahkan tu, minta maaflah memang agak singkat. Selepas pihak sekolah telah jana, maka PPD kena mengesahkan pada 30 hari bulan dan 31 hari bulan, walaupun itu memang hari kelepasan am. Dan selepas ini baru dapat pihak sekolah mengisi justifikasi. Okey, ini adalah flowchart. Sekolah jana data murid, iaitu sekolah menjana data pelibatan murid dan data murid cicil. Dan PPD, selepas itu, PPD pula yang mengesahkan data murid cicil. Kalau data okey, maksudnya, kalau PPD mendapati data cicil itu terlalu tinggi, maka PPD kena minta sekolah semak semula. Betul ke tidak? Misalnya, kalau 1,000 orang murid, 999 cicil, maka kena semaklah. Data itu besar kemungkinan adalah tidak sahih sebab mungkin mereka terlepas satu langkah, iaitu mereka tidak menjana data pelibatan murid. Okey? Ataupun tarikh yang mereka pilih tu mungkin salah. Mungkin mereka tersilap pilih tarikh, hanya pilih tarikh 29 hingga 30 hari bulan Ogos. Itu pun kena disemak juga. Selepas pengesahan PPD, kalau data itu okey, boleh diterima, maka sekolah baru dapat isi justifikasi. Selepas itu, apa sekolah nak buat dengan data tu, okeylah. Mereka nak download kah, nak ambil, nak mengadakan intervensi, itu selepas inilah. Okey. Jadi, kita akan cuba, saya rasa baik kita tengok dulu SPDPR ini. Okey, kita tengok dulu SPDPR ini. Saya akan cuba. Okey.
Sorry, terlupa nak share screen. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, kalau lihat di sini ya, bilangan orang yang login kepada sistem ini 251 orang sedang online. Tapi kalau lihat warna ini, dia ada warna kuning, ya, warna kuning ataupun warna orange, kuning lah. Okey, kalau begini, ia menunjukkan sistem agak sibuk lah, agak sesak sikit. Kalau kita masuk pada masa ini, kita masih boleh guna sistem. Cuma mungkin performance-nya tidak begitu memuaskan lah. Mungkin kena tunggu lama apabila kita nak buat sesuatu. Terutama sekali kalau kita nak jana data. Kalau warna merah, jangan masuklah, tunggu sehingga dia jadi kuning ataupun hijau. Kita lihat kadang-kadang perbezaan beberapa saat saja. Yang sekarang ni menunjukkan warna hijau, maksudnya okeylah, boleh. Sebab walaupun kita mempunyai sistem berasingan untuk setiap JPN, tetapi waiting launch itu masih tempat yang sama. Jadi kalau di tempat lain, di JPN lain, mungkin mereka tengah beratur nak masuk itu, kita pun beratur di belakang nak masuk, memang kita akan lambat sikit lah, walaupun server kita tak ada masalah. Okay? Saya rasa kita boleh log in kepada PPD, tengok apa interface-nya, ya, sebelum kita mula jana data. Okey, di sini didapati kita sudah ada 3 pilihan. Satu adalah sistem pelaporan PDPR. Okey, saya masuk ke PPD Kuching sekarang ni ya. Okey, sistem pelaporan PDPR, sistem kehadiran murid PDPR dan verifikasi murid cicir PDPR. Sebelum mereka isi ini, tengok di sini masih kosong ya, sebab sekolah belum lagi isi apa-apa. Jadi kita perlu masuk ke sekolah. Yang ini kita pun tak dapat lihat. Okey. Pop-up ini mengatakan tarikh untuk isi verifikasi data verifikasi murid cicir bermula 1 September hingga ke 3 September. Mereka mempunyai 3 hari. Jadi mau tak mau kita terpaksa sediakanlah, kita terpaksa mengesahkan data mereka sebelum 1 hari bulan supaya pihak sekolah dapat isi. Terutama sekali untuk PPD yang mempunyai sekolah yang banyak itu. Ya, mungkin PPD tak ada masa nak semak satu-satu. Jadi mungkin kena minta pegawai lain lah turut bantu juga. Okey. Sebenarnya PPD pun boleh jana, ya. Macam di sini ya, Kuching ini sudah ada beberapa buah sekolah, ya. Ini pelibatan 1 hingga 26 hari bulan, ya. Sembilan puluh dua sekolah kah di bawah PPD Kuching? Tidak. Ha? 86 ni. 86 lah. 86 jadi kena carilah mana yang berulang tu ataupun yang sesat tu. Tidak apa, nanti saya akan cuba cari. Apa ni? Baik. Ini Sungai Ud ini. Sungai Ud ni Dalat ke Daro kan? Daro. Daro Daro sudah pindah Kuching ni. Dalat. Bukan Daro, Mr. Om, bukan Daro. Bukan Daro. Dalat. Ya. Dalat. Oh, Dalat. Abang tinggal di Dalat
lagi ya, dia sudah pindah kucing ni. Ini sematan ni pun masuk sini. Okey, nanti saya akan semak kenapa jadi begini ya. Moratuang ni, Moratuang. Okey, saya rasa mungkin murid tu sudah pindah, tapi namanya masih berada di sekolah lama. Sebab tu di sini dia hanya seorang murid saja. Okey. Kena cari siapa murid tu yang pindah ke Moratuang ni. Yang pindah ke Sematan. Kena buang dari sistem SPDBR ni. Okey. Sebenarnya PPD pun boleh jana juga. PPD boleh pilih sekolah. Lepas tu boleh jana. Tetapi kita biar sekolah yang buat lah ya. Sebab kalau PPD yang buat untuk semua, nanti kalau ada apa-apa berlaku, pihak sekolah akan mengatakan bahawa mereka tidak tahu. Okey? So, kita lihat kepada sekolah punya. Sekarang sudah jadi merah ni. Mungkin ada pengguna tengah jana data. Okay. Saya akan pinjam. Saya telah menceroboh. Account guru ini ya. Admin ini. Okey. SK Encik Buyong. Nanti saya akan ubah balik password dia lah. Okey. Apabila kita masuk ke sini, bila kita lihat, kita klik pada verifikasi data, di sini tidak menunjukkan apa-apa. Ini memang biasalah sebab kita masih belum jana data. Jadi, kita kena sistem, kita klik pada sistem kehadiran murid PDBR. Lepas itu, kita lihat pada proses data. Proses data, kalau tak silap, sebelum ini memang pihak sekolah tidak dapat jana data kan. PPD pun tidak dapat, hanya JPN saja. Tapi apabila JPN jana data, dia mengambil masa yang panjang sekali. Sebab tu biasanya saya buat pada waktu tengah malam ataupun 2-3 pagi lah. Walaupun saya buat pada waktu tu, dia akan mengambil masa sehingga 1 jam. Ya, 1 jam untuk jana data. Sebab dia apabila JPN jana data, kita kena ikut PPD. Tetapi kalau untuk sekolah sahaja, saya rasa tak begitu susah lah. Okay? Kita cuba mula 1 hari bulan. Ya, 1 hari bulan. Ya, kita lihatlah pada hari ini, okey, 24 orang murid lah di tahun 1 amanah ini. Tahun 2 Bestari 23. Kita lihat sama ada perbezaan kah tidak. $680 tadi terlupa nak lihat pada sini. Okey, tidak apa. Selepas kita buat ini, kita kena pergi ke jana murid cicil. Okey, jana murid cicil. Klik pada button ini saja. Maksudnya data murid cicil jumlah keseluruhan 76 orang. Betul lah, 76 orang. Ini kalau banding dengan yang lepas, saya rasa sampai beratus kan kalau ikut pengiraan sekolah. Okey? Jadi bila kita ada sistem ini, senang kita trace. Ya. Jadi yang 76 inilah kita kena isi PPD kena mengesahkan. Lepas tu pihak sekolah kena isi justifikasi.
Okey. Sekarang ni kita perlu keluar daripada sekolah supaya kita dapat lihat. Kalau sekolah nak ekspor data ikut ini, maksudnya data murid hadir pun boleh juga. Klik di sini sahaja. Ya, buat turun. Dia kan mintalah kita save. Ni data ikut. Ini data cicil. Okey. Jadi kita keluar dari sekolah ni, kita masuk semula ke PPD. Kita lihat pada sistem kehadiran murid. Oh, sorry. Ini adalah untuk jana. Verifikasi murid. Aduh. Kenapa masih tidak ada? Okey, saya rasa mungkin kamu boleh cuba dulu. Saya tengah cari kenapa semua sudah ada ID admin sekolah kan? Okey, kalau sekolah itu 100%, maka dia tidak akan menunjukkan sebarang dia tidak akan senarai nama sekolah tu dia tidak akan naik lah. Okey, semua boleh cuba masuk ke sekolah, cari yang ada murid cicil tu, murid tidak hadir. Nanti kita bincang. Saya kena cek dulu kenapa apabila saya masuk ke PPD kucing ni dia tidak masuk, dia tidak keluar. Sorry, tadi tersalah masuk ke menu. Okey.
Sekarang sudah ada laporan, okey? Kita lihat pada admin PPD ini, kena lihat pada Share screen, laporan. cikgu. Sorry. Share screen. Saya sudah berhenti ya. Okey. Saya share. Aduh. Tab. Okey. Apabila kita masuk, jangan terus pergi ke verifikasi murid dulu. Kena masuk ke sistem kehadiran murid PDPR. Okey. Lepas tu kita klik pada laporan. Ya. Laporan. Lepas tu pengesahan murid cicir PDPR daerah. Klik pada sini, pada link ini. Lepas tu, okey. Maksudnya yang dua sekolah ni, mereka telah menjana data murid cicir. Okey, yang ini belum selesai. Belum selesai. Laporan murid cicir. Oh, masih tidak. Masih belum. Okey. Masih belum dapat mengesahkan lagi. Nanti saya akan semak bila kita boleh mengesah. Ya. Okey, data ini semua sudah ada. Data ini dana pelibatan murid. Dana murid cicil, kita boleh lihat di sini. Ya, dua buah sekolah. Dua buah sekolah telah telah menjana data murid cicil. Jadi kita perlu mengesahkan di sini, ya. Mengesahkan di sini. Sorry lah, saya rasa link ini memang agak mengelirukan. Saya ingat ini jana murid cicil, rupa-rupanya kita kena sah di sini. Okey, apabila kita klik di sini, lepas tu kita simpan pengesahan. Ya. Kalau hanya dua saja, kita boleh terus klik di sini. Tetapi kalau banyak, kita boleh klik pada butang atas ini untuk pilih semua. Okey, satu yang perlu PPD ingat ialah apabila kita mengesahkan data cicil di sini, ia akan reset semula verifikasi yang telah diisi oleh pihak sekolah. So, misalnya saya sudah mengesahkan ini, ya. Okey, saya simpan pengesahan untuk SK Encik Buyong ini. Okey. Maka kita lihat pada sini, pada ini pengesahan murid cicil. Okey, ini sudah selesai. Ya. Jumlah pengesahan, maksudnya kita sahkanlah memang 76 orang murid ini, ya. Memang dia telah dia adalah tidak hadir, tidak hadir. Jadi apabila kita masuk semula ke sekolah, hari ini memang kita main masuk keluar menggunakan ID orang lain aja. Okey. Apabila kita klik pada verifikasi murid ini, sekarang baru ada saya rasa. Tadi itu adalah amanah kah? Okey. 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 Jadi kita boleh pilih di sini. Saya rasa yang sebab ini akan berubahlah. Jadi jangan buat pada hari ini. Sebab pada hari ini hanya 27 hari bulan. Jadi untuk 3 hari yang akan datang ni, mungkin data ini akan berubah. Jadi minta sekolah jangan buat verifikasi sebelum pukul 6 petang.
petang ya. Hari Isnin lah untuk sekolah yang mempunyai murid tidak mengikuti ini. Okey. Sebabnya ini adalah sebab-sebab kurang motivasi belajar, cuti. Mr. Ong, sekali lagi Ya. excuse me, saya tanya dong. Maksudnya Okey. pihak sekolah hanya boleh buat verifikasi murid yang cicir ini selepas 30 hari bulan selepas pukul 6 petang. Okey, verifikasi data saya rasa mereka hanya benarkan pada 1 hari bulan. Okey. Untuk mengisi ini, 1 hari bulan supaya kita ada masa untuk mengesahkan lah. Maksudnya pihak sekolah ini akan verifikasi data murid ini pada 1 hari bulan lah cikgu ya. Selama-lamanya 1 hari bulan supaya kita ada ruang masa untuk pengesahan. Ya. Tak boleh juga satukan, tapi dalam tarikh-tarikh penting yang cikgu Ong bagi tadi 30 hari bulan Ogos 6 petang data dikunci. 30 hingga 31 Ogos ialah pengesahan oleh PPD. Jadi kalau pihak sekolah buat verifikasi pada 1 hari bulan. Okey. Verifikasi itu maksudnya pihak sekolah isi semua ini, justifikasi ini. Dan isi justifikasi. Ya, dan sebelum PPD mengesahkan bukan JPN. Sekolah kena jana data pelibatan murid dan data murid cicir dulu. Okey, maksudnya selepas pukul 6 petang tu tetapi bagi saya kalau dia sudah mencapai 100% tak ada masalah, tapi dia pun mesti jana juga supaya tidak ada sebarang kemungkinan yang berlaku lah. Sebab saya risau juga kalau kita tidak jana nanti dia akan mungkin dia ada data yang tertinggal yang dia tidak perasan. So untuk yang ada murid cicir ini, dia kena jana selepas pukul 6 petang. Sebab sebelum pukul 6 petang tu, guru masih boleh isi kehadiran. Backdate sehingga 14 hari yang lepas. Okey, jadi selepas mereka isi, baru admin sekolah jana data. Okey. So maksudnya selepas 1 hari bulan tu nanti selepas pengesahan oleh pihak PPD pada 30 dan 31 Ogos, 1 September nanti baru pihak sekolah buat justifikasi yang betul. Cikgu Ong paparkan ini ya. Ya, betul. Jadi yang ini hanya sementara waktu lah, mungkin sebab yang hari selepas perbincangan kami pada semalam, jadi besar kemungkinan lah sebab-sebab pilihan sebab ni akan berubah. Okey. So ini adalah untuk pada masa ini sahajalah. Selepas ini mungkin dia akan berubah. Pihak sekolah hanya perlu klik pilihlah mana-mana yang sesuai. Okey. Lepas tu simpan. Okey. Dan laporan verifikasi. Kena pilih ini dulu. Laporan verifikasi. Maka di ini kita boleh pilih. Ada kemungkinan guru tersalah klik ataupun didapati sebab yang justifikasi yang diisi itu kurang tepat. Maka apa yang pihak sekolah boleh buat ialah buang saja, hapus. Lepas tu bila kita pilih sekolah, pilih kelas, dia akan muncul semula. Okey? Dia akan keluar semula lah. Ini yang sekolah boleh buat. Jadi, prosesnya senang sahaja. Cuma, apa yang kita risau ialah sekolah terlepas langkah menjana pelibatan, data pelibatan murid. Kalau itu berlaku, besar kemungkinan data cicir murid itu akan sangat tinggi. Okay? So, kalau PPD mendapati bahawa ada
kemungkinan sekolah tidak melakukan tidak menjana data pelipatan murid, maka sekolah PPD bolehlah ingatkan sekolah untuk semak semula sama ada data tu betul ke tidak. Ya, misalnya kalau 1,000 orang, 300 orang tidak mengikuti, maka kena semaklah. Sebab daripada data yang saya proses sehingga ke 22 hari bulan. Nanti saya akan masukkan data tu dalam kumpulan kita daripada data yang saya kutip dari satu hari bulan. Ya, dari 1 hari bulan sehingga ke 22 hari bulan didapati yang paling tinggi kalau tak silap saya mungkin 100 lebih kot yang tidak hadir untuk sebuah sekolah. Saya tidak berapa ingat lagi dah. Okey, nanti saya akan masukkan data tu dan pada 30 hari bulan saya mungkin akan proses sehingga ke 29. Data yang saya proses itu, saya download terus dari pintu belakang. Saya download terus dari database. Jadi, dia mungkin tidak sama dengan sistem. Tetapi dengan data tersebut, mungkin PPD dapat semaklah sama ada data sekolah itu betul ke tidak. Ya, itu untuk kita double check. Tetapi jangan guna data yang saya bagi itu untuk minta sekolah ubah balik, ya, sebab data yang saya akan bagi itu besar kemungkinan akan sampai ke 29 hari bulan saja sebab tak sempat nak tunggu 30 hari bulan sebab ia mengambil masa yang panjang untuk jana data tersebut. Okey, semua sudah cuba kah? Ada sesiapa yang sudah cuba masuk ke ke sistem menggunakan ID sekolah? Ya, sudah coba. Sudah cuba? Okey, ada soalan kah? Setakat ni tidak ada. Okey, boleh faham. Boleh faham? Okey. Okey, kalau begini, jadi kita akan bincang sedikit. Okey, ada apa-apa soalan tentang ini kah? Tentang verifikasi ini kah? Satu benda yang penting sekali ialah apabila PPD telah mengesahkan data sekolah pada kali pertama ataupun kalau ada keperluan ya untuk PPD mengesahkan data sekolah untuk kali yang kedua, sila pastikan pengesahan itu hanya dilakukan untuk sekolah tersebut sahaja. Misalnya untuk sekolah A, dia minta pengesahan semula sebab ada perubahan data. Maka pihak sekolah, pihak PPD kena pastikan yang disahkan itu ya hanya untuk sekolah A sahaja. Jangan sahkan untuk semua. Sebab bila kita sahkan, maka verifikasi yang diisi, justifikasi yang diisi oleh sekolah tu semua akan reset. Dia akan hilang. Ya. Kalau satu PPD semua rekod hilang, habislah, nanti kita memang kena ambil masa yang panjang untuk buat semula. Dan kita perlukan data ini disediakan untuk kegunaan parlimen, ya. Jadi kita kena sediakan data lebih awal lah. Mr. Ong, Ya. dapat sediakan macam catat alih untuk kita tu untuk yang penangan yang lebih jelas lah. Yang tadi itu Sudah ada. tunggu sekejap, saya cari dulu mana saya lepas. Aduh, saya sudah Mr. Ong, tadi ada slide kan? iya.
nanti boleh share dengan kita ya. Thank you. Saya tengah cari mana slide itu. Tunggu jap. Saya cari dulu. Sebab saya pun masuk lewat skrip tadi. Oh, okey. Tidak apa. Saya cari dulu. Saya pun tidak ingat apa nama file saya. Oh, okey ni. Ini cukup jelas kah? Okey Kak Iri. Kita mula dengan sekolah jana data murid, iaitu jana data pelipatan murid dan data murid cicir. Lepas itu PPD mengesahkan. Kalau data itu diterima, maka pihak sekolah akan teruskan dengan mengisi justifikasi lah. Kalau tidak diterima, maka mereka kena buat semula lah. Dia kena jana semula data murid, dia kena jana semula data murid cicir. Lepas tu PPD kena mengesahkan lagi. Okey? Mr. Ong, Ya. saya kata perhatian. Aha. Setiap pengesahan PPD Ya. akan memadamkan. Yap. Madam. Reset lah. Dia akan reset lah. Dia akan reset semua. Jadi semua verifikasi yang diisi itu akan hilang. Sebab tu tadi saya mengatakan kalau sekolah A minta reset, minta pengesahan semula, maka hanya sahkan untuk sekolah A sahaja. Tetapi kalau bila kita buat pada kali pertama, tak ada masalah sebab memang semua data masih kosong, yang verifikasi itu masih kosong. Yang justifikasi itu masih kosong. Okey, tetapi kalau kita nak buat untuk kali yang kedua, memang sudah ada sekolah yang sudah isi justifikasi. Jadi kena pastikan yang minta pengesahan, yang minta disahkan semula itu sahaja yang disahkan. Jangan sahkan untuk semua sekolah sekali lagi. Jadi I think the perhatian sana kena jelaskan sikit di situlah. Aha. If not macam tiba-tiba saja kata setiap ini akan memadam. What do you Yalah, think? memang setiap kali pengesahan dia akan memadam. Okey. Bagaimana nak tulis kalau nak tukar ni? Sebab memang setiap kali pengesahan dia akan memadamkan verifikasi yang ada. Untuk kali yang pertama tu dia akan memadamkan rekod yang tidak ada lah, maka dia tidak timbul apa-apa masalah. Tapi untuk kali yang kedua dia akan memadamkan rekod yang sudah ada tu. Jadi pengesahan PPD kena tujukan kepada sekolah yang memohon itu saja sajalah. tu. Ya. No? Okay. Yang kedua tu untuk sekolah yang memohon saja. Ya. Yang kedua, ketiga, keempat lah. Tapi minta sekolah jangan isi dulu verifikasi, lepas tu minta pengesahan. Habis nanti apa yang dia isi itu hilang semua. Terutama sekali untuk yang ada beratus-ratus yang tidak mengikuti itu. Mr. Ong. Ya. Mr. Ya. Ong. Bila saya nampak dia cara pengoperasian ini kan, sebenarnya kalau Tuan Mr. Ong masih boleh berunding dengan pengusaha sistem, bagilah tahu supaya dia punya tarikh untuk membuat penjanaan tetap di situlah. Klik sahaja. So tak ada masalah silap select tarikh lah, silap masa. Date button hanya boleh klik waktu pukul 6. Lepas tu yang bila diklik setiap bulan tu, satu tahun hanya ada 12 bulan. Mereka buat 12 button saja. Tekan saja. Jadi tak perlulah setiap kali kena justifikasi tengok balik, justifikasi tengok balik. If our school bagus IT no problem.
ada kalanya sekolah tak bagus IT. Nah, sorry lah saya banyak permintaan. Okey, untuk feature ini sebab ada keperluan untuk sekolah nak cari siapa murid yang tidak hadir pada hari tersebut. Kalau kita tetapkan, maksudnya dia hanya dapat jana data ini selepas 1 bulan. Kalau dia nak intervensi pun tidak sempat. Okey, sebab tu tarikh tu boleh ubah. Dia memang Tak, pada maksud hari itu saya saja. ialah, maksud saya ialah yang itu boleh kekal, tapi untuk yang menjana bagi setiap kali hujung bulan, button itu saja yang kena tekan. So that tidak ada masalah salah select tarikh lah everything. Tidak Hanya dapat wujudkan sebab 12 button lagi tidak lah dapat. extra. Sebab dia memang menggunakan menu yang sama. Kalau terlalu banyak menu, nanti sekolah lagi keliru. Okey? Jadi sebab tu tarikh tu memang dia live. Kita boleh pilih, kita boleh tukar mana-mana. Ya. Tapi PPD kena semak lah sebab dia akan tunjukkan range itu dari 1 hari bulan kah ataupun dari 27 hari bulan kah. PPD kena alert lah, kena tengok lah. Dan pihak sekolah pun dapat lihat juga. Ya. Sebab kalau sistem tu, kalau menu tu dimatikan, maksudnya dia kena buat lagi satu menu. Dan dia akan mengelirukan lah. Terima kasih atas pencerahan. Cuma kalau dapat itu adalah inovasi lagi lah. Saya rasa Thank you. itu memang tidak dapat lah sebab satu negara menggunakan menu yang sama. Okey, Mr. Ong. Mr. Ong, Ya, saya. boleh tunjuk balik kah yang untuk menu dalam admin tu tadi? Admin sekolah. Sebab Admin. yang sebab tu berbeza dengan admin PPD. Mau tengok balik Ya, nanti okey. ada pertanyaan Okey. nanti susah. Okey. Okey. You tidak minta ID kah cikgu? Ha? Tidak minta ID dari Kami sekolah tak kah? berani nak guna ID sekolah dulu, takut nanti kacau data pening daripada aku tanya. Okey, tunggu jap. Saya stop presenting. Okey, untuk sistem kehadiran murid, saya rasa yang ini lebih kurang sama dengan PPD lah. Sebab Share screen PPD dia pun Tengok. belum Share screen. Oh, okey. Tab. Okey, saya rasa yang ini, okey, kita keluar dari sini. Yang ini memang sama dengan PPD. Saya rasa yang sistem kehadiran ini di sebelah kiri ni pun sama juga, ya. Proses data, jana pelibatan murid. Saya rasa PPD pun ada ni. Okey, di sini kita akan lihat tarikh dia. Okey. Tarikh di sini. Kalau didapati tarikh ini adalah misalnya 26 hingga 27, maka tarikh itu salah lah. Ya. Dan jana murid cicil tak perlu pilih tarikh sebab dia memang akan ikut tarikh yang kita pilih pada di menu jana pelibatan murid tu. Tarikh ini memang generate dalam sistem lah. Tarikh ni ya, okey, tarikh ni kita kena pilih. Tengok yang default ini, dia memang 1 hari selepas hari ini. Sebab saya rasa yang menu ni dia guna untuk pelaporan PDPR juga. Maksud saya yang menu ini ya, menu ini bukan menu pelibatan murid ini. Menu pilih tarikh ini dia guna untuk sistem pelaporan juga. Sebab tu dia ada dia telah ditetapkan sehari sebelum ya. Jadi kita kena pilih dari 1 hari bulan. Kenapa kena pilih pada 1 hari bulan? Sebab mungkin ada yang tersilap isi tarikh dan kita tidak perlu penalize mereka lah sebab mereka isi tarikh, mereka tersilap isi tarikh. Sebab saya dapati ada yang isi tarikh
misalnya kehadiran pada 10 hari bulan pun ada. 10 hari bulan tu cuti kan. Jadi saya pun ambil kira jugalah siapa yang isi pada 10 hari bulan tu. Pada Sabtu, pada Ahad pun ada orang isi. Jadi kita kena pilihlah dari 1 hari bulan sehingga ke 30 lah pada hari Isnin. Ya. Kalau sekolah pilih mula 2 hari bulan Ogos, terima kah? Tak ada masalah. Kalau dia pasti 1 hari bulan itu tak ada guru yang isi kehadiran, tak ada masalah. Okey? Sebab dia hanya dapatkan bilangan murid sahaja. Mereka tidak lihat pada belakang ni. Mereka hanya lihat pada bilangan murid. Ya. Tapi dia kena pastikanlah bahawa pada 1 hari bulan itu memang tidak ada guru yang mengisi kehadiran lah. Sebab saya risau mungkin murid-murid itu dia hanya hadir sehari sahaja pada bulan itu dan hari itu adalah hari di mana sekolah tidak jana. Jadi untuk kepastian, untuk keselamatan, so kita pilih dari 1 hari bulan lah. Senang. Sebab memang tempoh yang kita ambil kira itu 1 hari bulan. Mana tahu ada sekolah yang buat kelas pada hari Ahad. Okey. Good morning, Mr. Ong. yeah, I have morning. one question. Okey. Just now I tried to see one of my school, which is Sekolah SJKC Chunghua Bintulu 2. But it come Okay. out with Chunghua Betong as well. I think it's quite weird lah. Ada punya daerah also goes into my data. Is it memang like that kah? No, it shouldn't be. So that's why like just now when I show the schools, okay, I think the reason you just look at the bilangan murid. How many from Chonghua Look Betong? The bilangan murid. There are bilangan murid is 1, bilangan One, sesi okay. is 52. That means the student, what I can see is that the student already moved out, but then the name still remain in the system. I mean in the original school. So the kehadiran. So just let it be lah. Don't do anything. Okay, noted. Thank you. Ya. Sebab yang murid itu saya pun tidak pastilah dari table mana dia dapatkan data ni. Kalau dia dapatkan data ini daripada table murid yang mana guru mengisi kehadiran itu, maka walaupun murid itu sudah pindah keluar, tetapi data yang telah dimasukkan itu tidak boleh ubah. Jadi dia akan tetap keluar di sana lah. Tidak apa, nanti saya akan semak. Lepas tu saya akan maklumkan dalam grup lah apa sebenarnya berlaku. Sama ada pindah keluar ataupun pindah masuk. Saya kena cek dulu. Okey. Ada apa-apa soalan tentang ni kah? Mr. Ong, Yap. kita punya bulan Ogos ada Aha. 30 hari katakanlah. Ya. Jadi dia punya bilangan murid, kita hitung kepala dia yang berada di sekolah ataupun dengar dulu ataupun dia punya enrollment hanya based on 30th August. Kerana ada pergerakan masuk keluar murid. Bila kita dihitung, kalau ikut nama pelajar dengan kepala, might be different than yang actual one. So which one we need to take the data on 30th August? Because later on, dia punya figure memang tak sama. Ikut yang 30th lah. Sebab sistem
bila kita ambil, dia akan ambil dari data murid, dari table data murid. Data murid itu kita memang sentiasa kemas kini. Jadi kita ambil yang terkini lah. Dan bilangan tu kita akan ikut apa yang dijana oleh oleh sistem ini. Sebab kita perlu isi dalam sistem. Jadi sistem keluar apa, kita isi apa. Kalau sistem tidak keluarkan nama murid itu, maka kita tidak perlu carilah. Okay? Thank you. Okay, welcome. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan dalam chat. Adakah? Okay. Kita tengok. Okey. Guru ada yang mengisi pelaporan. Okey, selama pasti dapat disediakan proper step untuk menu baru. Ini memang tidak ada menu, memang macam ini saja. Kalau PPD nak ambil peluang ini untuk buat menu, dipersilakan dan boleh kongsi dalam grup kita. Sebab saya bagi saya menu ini memang straightforward sebab dia hanya ada jana data murid dengan data pelipatan murid dan jana data murid cicir saja. Itu yang perlu sekolah buat. Lepas tu dia kena tunggu sehingga PBD mengesahkan, dia isi verifikasi. Itu sahaja ya. Dan untuk yang admin sahaja boleh isi verifikasi. Ya, admin sahaja. Jadi kalau di sekolah ada mungkin macam tadi ya, ada 76 orang murid yang tidak mengikuti ini. Kalau seorang admin buat 70 masih okey lah. Tapi kalau dia nak bagi-bagi boleh. Kan sekolah ada PGB ataupun PK1 ataupun seorang lagi admin sekolah. Jadi mereka boleh bagi-bagilah. Jadi tengoklah siapa yang isi untuk murid siapa. Jadi senanglah. Dan ini pun mereka tidak perlu tulis, hanya pilih sahaja. Jadi sebelum ini saya cadangkan apa yang PPD yang pihak sekolah buat ialah mereka mungkin menenaraikan ya. Sebab saya tidak dapat bagi pada hari ini sebab senarai itu belum ditetapkan lagi. Ya, belum finalize. Saya cadangkan pihak sekolah senaraikan pilihan sebab itu dan buat secara offline dulu. Lepas tu apabila sudah masuk dalam sistem memang ikutlah senarai yang disediakan untuk mempercepatkan lagi lah proses mengisi dalam talian ini ya. Dan kalau ada sekolah yang isi kehadiran pada hari Sabtu dengan hari Ahad, kan kita memang pilih hari 1 hari bulan hingga ke 27. Jadi di antaranya memang ada beberapa hari Sabtu, hari Ahad dan hari kelepasan Am. Semua akan diambil kira. Ya, semua akan diambil kira. Okey, ada soalan lagi kah? Okey, kalau tidak ada, maka saya nak kongsikan sedikit tentang pertukaran murid prasekolah ni. Mula-mula saya ingat mungkin pihak sekolah dapat import data, tapi bila saya masuk dalam sistem menggunakan ID admin sekolah, didapati mereka tiada menu untuk import data murid prasekolah ini. Dan saya belum dapat lagi, saya sudah minta tapi belum dapat lagi
data murid prasekolah yang terkini. Selepas saya dapat data tersebut, saya akan masukkan dalam sistem. Sebab kalau tidak, kadang-kala bila saya diminta untuk transfer murid, didapati maklumat kurang, ya. Maksud saya kurang ialah dia tidak memenuhi kriteria. Misalnya apabila saya pindah sekolah tu, saya perlu tahu kod sekolah dan juga kelas pada sekolah baru. Jadi saya rasa tidak praktikal lah untuk saya pindah sebab saya rasa PPD pun tidak tahu juga. Misalnya kalau dia pindah dari PPD Kanowit ke PPD Sibu, mana pihak PPD nak tahu apa kelas yang dia masuk ke dalam di sekolah yang baru tu. Jadi agak sukarlah untuk kita pindah macam tu. Jadi saya akan, kalau ada permintaan, saya akan terus padam, ya. Saya akan terus padam daripada sistem. Tetapi untuk yang pindah masuk itu, saya perlu masukkan dalam sistem. Jadi saya fikir baik saya minta sekali lagi lah senarai nama murid prasekolah untuk dimasukkan terus dalam sistem. Dan untuk yang menggunakan APDM, minta sekolah yang lama yang di mana murid pindah keluar itu, dia kena download data APDM terkini dan sebelum dia import, dia kena padam data lama dulu. Ya, ada satu link untuk dia padam. Dia kena padam data dulu, lepas tu baru dia import. Kalau tidak, nama yang lama tu, bukan lama. Nama murid yang pindah keluar itu masih ada dalam sistem. Sebelum saya rasa mungkin sebelum minggu ini ke ataupun minggu lepas, memang ada kemungkinan seorang murid itu dia wujud di dua buah sekolah sebab yang pindah keluar itu tidak padam. Yang pindah masuk itu dia sudah masuk ke dalam sistem. Tetapi pada kebelakangan ini, apabila saya cuba nak bantu sekolah untuk import data, didapati ada murid yang memang tidak boleh masuk. Selepas disemak, didapati nama mereka sudah wujud ataupun rekod mereka sudah wujud dalam sistem tetapi di sekolah yang lain. Jadi untuk kes begini, saya kena padam murid di sekolah lama, baru saya dapat masukkan nama murid tu ke sekolah baru. Dan untuk perhatian semua, sehingga hari Ahad yang lepas, hari Ahad inilah 22 hari bulan, masih terdapat beberapa buah sekolah yang tidak import data murid ke dalam SPDPR ini. Saya sudah bantu, saya sudah cuba untuk masukkan data murid ini ke dalam sistem PDPR. Jadi sekarang sepatutnya semua sekolah sudah ada data murid. Jadi minta sekolah gunakan menu kehadiran ini untuk memudahkan kita melapor bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR dan juga justifikasi yang sesuailah untuk setiap murid tersebut. Kalau tak silap saya, memang semua sekolah sudah ada lah. Saya sudah masukkan data tersebut. Kalau ada data, ada murid yang sudah pindah tu, maka pihak sekolah kena ambil tindakan. Mereka kena, yang pindah keluar tu, dia kena update. Yang pindah masuk tu pun kena update juga. Okey. Nanti saya akan bagi data yang saya jana sehingga ke 22 hari bulan. Biar saya lihat. Bukankah sudah share? Saya sudah share kah? Yang 22 hari bulan. Saya pun Ikut dah ingat dah. daerah cikgu bagi. Y080, Y010, something like that. Sudah? Oh, I think itu rekod untuk
Itu Murid raw hadir. data, itu raw Yes. data. Jadi PPD kena cari siapa yang hadir, siapa yang cicir. Dan No problem. data itu saya ambil kira sehingga ke ada satu lagi yang saya jana lebih lewat sedikit. Jadi ada kemungkinan bahawa data sudah berubah. Ya, saya cari. Saya akan masukkan data ini sebab dia ada peratus. Dia sudah buat rumusan untuk setiap sekolah. Sekejap. Nanti saya bagi, saya pun tidak ingat lagi di mana satu folder. Aduh, terlalu banyak folder sekarang ni. SPDPR. Okey, nanti saya bagi. Saya memang sudah buat. Ya, dia ikut sekolah. Dia akan paparkan berapa peratus yang hadir, berapa peratus yang tidak hadir. Ya, jadi pada hari Ahad yang akan datang ini, saya akan cuba, tetapi saya hanya boleh download selepas 12 tengah hari. Tengah hari pula. 12 tengah malam. Supaya sebab saya risau nanti mungkin ada sekolah yang ubah data mereka untuk dua minggu yang lepas. Jadi hari Isnin saya akan hantar data terkini dan pihak PPD boleh menggunakan data tersebut untuk cross check dengan data yang dijana oleh sekolah ni. Okey. Link kehadiran belum ada kah? Belum terima. Okey, tunggu sekejap. Okey, nanti saya masukkan dalam grup lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi kah? Okey, seperti yang saya maklumkan, sekiranya nama murid tersebut, nama murid seseorang tu tidak dapat diimport ke dalam SPDPR, maka besar kemungkinan namanya sudah wujud sebab dia mungkin pindah dari sekolah lain. Jadi sekolah lama tu sepatutnya kena padam, ya, baru sekolah baru dapat import. Tapi tidak apa sebab kalau mereka tidak padam, tolong maklumkan dengan saya supaya saya padam dari database lah. Mr. Ong,
Ya, Saya mau tanya, selepas PPD sahkan data kan, okey. adakah cikgu-cikgu yang bukan admin boleh isi justifikasi juga? Saya rasa hanya admin sahaja. Admin sahaja yang keluar isi justifikasi. Ya, saya belum cuba. Sebab setahu saya admin sahajalah. Okey. If seandainya ada selepas PPD disahkan, di Aha. menu guru pun ada keluar justifikasi, mereka boleh Aha. bantu admin tak untuk isi? Kalau ada boleh. Tapi apa yang saya risau ialah mungkin ada yang mungkin tersalah isi. Okey. No problem. Thank you, Mr. Ong. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Ada apa-apa soalan lagi kah? Kalau tidak ada, saya rasa mungkin kita sampai sini sahajalah. Sorry, Mr. Ong, sorry. Ya, okey. Saya Mr. Lim dari PPD Betong. Saya nak tanya satu tu kan berkaitan dengan prasekolah yang Mr. Ong sebut tadi. Di mana kita bila ada pindah masuk keluar itu kan, so Mr. Ong bagi tahu ada data yang tidak lengkap kan. Ya. Bolehkah Mr. Ong sediakan Google Form kan untuk kita supaya maklumat yang diperlukan itu tepatlah apa yang Mr. Ong perlukan itu. Ya, saya sebenarnya mula-mula saya memang fikirkan saya nak sediakan Google Form. Tapi didapati kalau saya sediakan Google Form, kalau terlalu ramai yang pindah keluar masuk tu pun susah juga, kena buat satu-satu. Jadi saya sedang minta senarai daripada SPF. Tengoklah bila saya akan terima senarai tersebut. Kalau sampai hari ini saya belum terima, maka saya akan buat satu Google, sama ada Google Form ataupun Google Sheet, maka minta PPD isi dalam sana. Okey? Dan dalam 2 hari inilah saya akan cuba clearkan database untuk prasekolah ini supaya data kehadiran adalah tepatlah. Okey. Terima kasih ya. Okey. Okey, thank you. Oh, betul. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada soalan, Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi,